Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita akan sambung dengan tutorial ataupun study guide 1.3 Classification of Organic Compound. So masih lagi dalam 1.3. Cuma hari ini kita akan lihat learning outcome ni adalah first adalah define homologous series and explain general characteristic of its members. Okay. So kita akan lihat apa itu siri homolog dan juga ciri-ciri ataupun karakter yang melibatkan siri homolog. Baik, what is homologous series? Okay, homologous series is series of compound where each member differs from the next member by a constant CH2 unit. Okay, compound atau sebatian di mana members dipisahkan ataupun diasingkan ataupun dibezakan daripada the next member, okay, dengan compound yang lain by constant CH2. Okay, dipisahkan oleh satu pemalar iaitu CH2. Okay, CH2. Members of the same homologous series so dipanggil homolog lah. Okay, members of homologous series dipanggil homolog. Baik, apa itu homolog features ataupun homolog karakteristik? So yang pertama adalah dia obey a general formula. So dia mematuhi general formula. Contoh dia untuk alkane. Okay, untuk alkane general formula dia adalah CnH2n. Okay, CnH2n. Right. So kalau untuk alkane general formula dia adalah untuk alkane CnH2n plus 2. Right. So untuk alkene CnH2n. Okay. Dan untuk alkohol CnH2n plus 1 OH. So setiap kelas of compound yang berbeza mempunyai general formula yang berbeza lah. Alright. Okay, yang kedua features ni adalah differs from the successive homolog by CH2 yang kita dah tengok dah. So dibezakan oleh CH2 bergantung kepada panjang karbon lah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Okay, and then number 3, show the gradual change in physical properties. Okay, so dia akan berbeza daripada segi physical properties ataupun sifat physical properties ni. Contoh dia macam takat didih, okay, boiling point, right, and then solubility, keterlarutan, okay, mudah larut ataupun susah larut. So sama juga dia bergantung kepada panjang ataupun pendek sesuatu sebatian. Okey, panjang maksudnya bergantung kepada panjang karbon lah. Alright. Seterusnya, so dia mempunyai same functional group. Okey, have same functional group, kumpulan berfungsi dia sama dalam siri homolog yang sama, functional group dia sama. And then yang kelima, have similar chemical properties. So yang ni sudah tentulah kalau functional group dia sama, jadi sifat kimia dia mesti sama. Sifat kimia ni maksud dia kita akan lihat daripada segi tindak balas lah. Tindak balas kimia. Okey. Kalau dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, jadi hasilnya biasanya akan menghasilkan compound yang sama. Compound yang sama. Contoh kalau alkin tindak balas dengan H2O, dia akan hasilkan alkohol. Okey. Kalau propin hasilkan propanol. Kalau butin jadi butanol. Okey. Kalau pentin jadi pentanol, right? Alkin jadi alkohol, semua akan sama lah. Okay, and then sama juga can be prepared by similar general methods. Okay, dia boleh dihasilkan dengan menggunakan method yang sama, right? Method yang sama. Okay, contoh, right? Sebagai contoh, sekali kita tengok kat sini. Okay, so sebagai contoh untuk homologous series of alkene. Homologous series of alkene.
Right, so dia punya general formula yang pertama, kalau kita lihat general formula dia adalah CnH2n plus 2. Okay, semua alkana, alkana. Okay, yang ini merujuk kepada open chain lah. Open chain maksud dia rantai terbuka. Okay, open chain. So yang ini tak termasuk kepada cyclic ataupun gelang. Okay, formula ini hanya available untuk ataupun suitable untuk open chain, rantai terbuka. Alright, so semua alkane rantai terbuka, okay, rantai biasalah, open chain, formula dia adalah sama, iaitu CnH2n plus 2. Okay, CnH2n plus 2. Right, so di n tu adalah bergantung kepada integer lah, integer positif. Right, okay. Jadi dia hanya dibezakan oleh CH2. Alright. Okay, dibezakan oleh CH2. Okay, kat sini. Alright, sebagai contoh, kalau satu karbon, so kita nama dia adalah metin, metana. Kalau dua karbon, nama dia adalah ethane ataupun ethana. Kalau 3 karbon, nama dia adalah propane. Okey, nampak? So dibezakan oleh 1 CH2. 4 karbon, nama dia butane. Okey, lagi panjang, ada 2 pula CH2. 5 karbon, nama dia adalah pentane. Okey, lagi panjang. Okey, lagi banyak lagi lah dia punya CH2. Jadi setiap alkane yang berbeza dibezakan oleh alkane yang lain dengan number of CH2 unit. Okay, unit CH2. Right, lagi panjang, lagi banyak lah dia punya unit CH2. Okay, and then kita lihat gradual change in physical properties. Okay, perubahan. Yang ini yang tak sama lah. Physical propertiesnya akan ada perubahan. Okay, perubahan sama ada penambahan atau pengurangan. Right, kalau ikut macam ni kan, increasing number of carbon atom, jadi akan ada perubahan daripada segi physical properties. Okay, so kalau kita lihat daripada segi fasa pun dia adalah berbeza lah. Si karbon 1 sehingga karbon 4, maksud dia metin sehingga butane, so fasa dia adalah fasa gas. Okay, and then untuk C5 hingga C17, fasa dia adalah liquid. And then untuk C18 dan seterusnya, fasa dia adalah fasa solid lah. So kalau kita lihat di sini, dia akan semakin panjang dia punya bilangan karbon. Okay, dia akan semakin tinggi, okay, ataupun semakin besar dia punya takat didih, boiling point. Okay, makin panjang, makin besar dia punya takat didih. Right. Okay, so kita tengok di sini daripada jadual yang saya tunjukkan kat sini. Kalau kita lihat metin, so satu karbon, takat didih dia adalah negatif 162 degree C. Okay, and then bila ethane, 2 karbon, takat didih dia akan tinggi sedikit lah, iaitu negatif 89. Okay, 3 karbon, okay, propane negatif 42, butane dia akan jadi 0 dan seterusnya. Pentane 5 karbon, so takat dia akan makin tinggi. So maksud dia daripada sini kita boleh buat kesimpulan, makin panjang sesuatu alkane, takat didih dia akan makin tinggi lah. Okay, makin panjang ataupun dia makin besar lah molecular structure dia ataupun molecular formula dia. So takat didih atau boiling point will increase. Okay, the boiling point of alkane will increase with increasing number of carbon ataupun increasing molecular mass. Okey, itu satu contoh untuk alkane, siri homolog untuk alkane. Kita tengok siri homolog yang lain. Okey, siri homolog yang lain.
Alright, kita tengok siri homolog untuk alkohol. Alkohol. So yang pertama, general formula untuk alkohol adalah CnH2n plus 2O. Okay, CnH2n plus 2O. Okay, ataupun boleh juga kalau kita nak tulis CnH2n plus 1OH, samalah pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, so kita tengok dekat sini, kalau kita lihat, okey, metanol 1 karbon, right, etanol 2 karbon, so dia ada 1 CH2. Propanol 3 karbon, ada 2 CH2. Butanol 4 karbon, ada 3 CH2. Pentanol 5 karbon, ada 4 CH2. Okey, so dia makin panjang lah. Right, tu pun sama juga apabila makin bertambah number of carbon atom, jadi dia akan ada perubahan daripada physical properties. Okay, physical properties. Normally sama juga macam alkane, increasing number of carbon will increase, okay, the boiling point. Bila makin panjang sesuatu alkohol, boiling point dia pun akan makin bertambah lah. Cuma apabila kita lihat daripada segi solubility ataupun keterlarutan, okay, solubility in water, keterlarutan, so yang ini dia terbalik. So dia lagi panjang ataupun lagi besar molecular mass untuk alkohol, solubility in water dia akan berkurang, makin susah dia akan larut dalam air. Okey, sebab bila kita campur dengan air ataupun di dalam alkohol, dia ada satu area yang dipanggil, yang kat belakang ni echo dia kan, hydrophobic area. Hydrophobic area maksud dia kawasan tu yang fobia dengan air, so dia tak boleh nak dissolve in water. Okay, tak boleh nak dissolve in water sebab dia tak boleh nak form hydrogen bond with water. Jadi maksud dia bila hydrophobic area tu makin panjang, jadi makin susah dia akan dissolve in water lah. That's why lagi panjang dia punya alkohol ataupun lagi panjang rantai karbon pada alkohol tu, solubility dia makin rendah ataupun makin susah dia nak larut dalam air. Right, tak apa, yang ni kita akan bincang lebih mendalam atau detail di dalam tajuk alkohol kemudian. Dan contoh yang terakhir, okey, kita lihat pula siri homolog ataupun homologous series for carboxylic acid. Carboxylic acid. Okey. So dia ada error kat sini sikit. Ni bukannya alkohol. So dia adalah carboxylic acid. Okay. Homologous series of carboxylic acid. So the general formula untuk carboxylic acid adalah CnH2nO2. Okay, CnH2nO2. Jadi methanoic acid, so dia ada okay, sorry, dia ada sedikit methanoic acid ni tertinggal lah tu. Okay, methanoic acid formula dia adalah HCOOH. Okay, methanoic acid formula dia adalah COOH. So ini adalah untuk methanoic acid. Ethanoic acid, okey, yang ni ethanoic acid. Propanoic acid, okey, yang ni propanoic acid. Butanoic acid, okey, yang ni butanoic acid. Okey, yang bawah sekali ni adalah pentanoic acid. Pentanoic acid. Alright. Pentanoic acid. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat kat situ, dia ada perbezaan number of carbon ataupun
dia ada dibezakan oleh bilangan CH2 lah. CH2. Okey, so daripada segi physical properties, so lebih kurang je juga sama macam tadi. Bila number of carbon dia increase, right, jadi akan ada perubahan daripada segi physical properties. Okey, so karakteristik dengan alkohol dia hampir sama sebab dia mempunyai kumpulan C double bond O OH. Dia ada kumpulan OH kat situ kan. So mirip-mirip dengan alkohol. Jadi that's why dia punya karakteristik pun lebih kurang sama macam alkohol. Maksud dia bila bertambah dia punya number of carbon, boiling point dia pun akan increase. Okay, boiling point ataupun takat dia akan bertambah. Dan begitu jugalah, okay, sebab pada carboxylic acid dia juga mempunyai hydrophobic area. Ni belakang, yang belakang ni adalah hydrophobic area. Jadi maksud dia lagi panjang hydrophobic area, lagi susah dia nak soluble in water, lagi susah dia nak larut dalam air. Okay, that's why solubility of carboxylic acid decrease with increasing number of carbon, okay, in carboxylic acid. Okay, so itu sahaja untuk siri homolog. Right, so terima kasih.